Wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasanya, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Syukur pada Allah SWT, Allah dapat pertemukan lagi kita dalam majlis yang mulia ini. Walaupun dapat kita lakukan secara online sahaja, kita tak dapat nak bersama dalam bentuk fizikal, kita dapat secara online. Moga-moga hidup kita mendapat berkat rahmat pada Allah SWT. Sidang jemaah yang berbahagia, pada malam ini sebenarnya dengan PKP yang kita lalui sekarang ini, kita tak dapat nak bersama secara fizikal, kita buat secara online. InsyaAllah saya akan bincangkan tajuk yang sedang banyak dibincangkan di media massa dan juga di media sosial. Bolehkah kita mengucapkan Merry Christmas ataupun perayaan-perayaan yang lain? Bolehkah kita ucapkan sebagai Islam, kita ucapkan perayaan-perayaan ini kepada mereka yang bukan beragama Islam? Sidang jemaah yang berbahagia, mungkin yang dekat dengan sekarang ini ialah kita baru sahaja di negara kita dan di seluruh dunia baru melepasi 25 Disember. Dan 25 Disember seperti mana yang kita sedia maklum adalah sambutan hari Christmas bagi mereka yang beragama Kristian. Kemungkinan ramai di kalangan kita tidak perasan, tidak semua orang yang beragama Kristian menyambut hari Christmas pada 25 Disember. InsyaAllah saya akan jelaskan nanti. Sepanjang perbincangan ini kita akan lihat beberapa poin yang berkaitan perkara ini. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Kami tidak utuskan kamu wahai Rasulullah melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah untuk membawa rahmat. Dan rahmat ini bukan hanya kepada umat Islam, bukan hanya pada manusia, bahkan seluruh alam, termasuklah pada binatang dan segala apa yang ada di alam ini. Jadi Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan kamu wahai Rasulullah melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah risalah yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan dalam ayat yang lain Allah SWT juga menjelaskan hubungan sesama kita, sesama manusia. Wa qulu linnasi husna, bercakaplah kamu dengan manusia dengan perkataan-perkataan yang baik, dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita bergaul dengan sesama manusia dengan jalan ataupun dengan cara yang terbaik, dengan ucapan yang terbaik. Sama ada kita bergaul sesama umat Islam ataupun orang yang bukan Islam. Bahkan tuan-tuan, perempuan sidang hadirin sekalian, Islam melarang kita melakukan kezaliman bukan hanya pada manusia, bahkan kepada binatang juga kita diharamkan untuk melakukan kezaliman. Bukankah kita dengar kisah bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan seorang wanita yang rajin berqiyamul lail, rajin berpuasa, tetapi mengurung kucingnya sampai mati, tak diberikan makanan dan dikurung sampai mati. Rasulullah jelaskan sifat seperti ini akan menyebabkan orang ini mendapat azab api dari Allah SWT.
Jadi apa yang saya nak gambarkan kat sini, di sini ialah bahawa risalah Islam, risalah yang membawa rahmat, risalah kedamaian, risalah yang mengajak kita untuk menghormati sesama manusia, bukan hanya sama manusia, bahkan segala makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT juga perlu kita hormati seperti binatang. Kembali balik pada poin yang kita nak bincangkan pada malam ini ialah tentang kebolehan dari segi syarak, sama ada boleh ataupun tidak untuk kita mengucapkan Merry Christmas ataupun memberikan tahniah kepada masyarakat yang bukan beragama Islam sempena hari perayaan mereka, sama ada perayaan kebangsaan ataupun perayaan yang berkaitan dengan keagamaan. Saya sering ditanya soalan-soalan seperti ini, terutamanya negara kita yang ada multiracial country dan juga multi-religious country. Negara kita memiliki penduduk yang berbeza bangsa, berbeza agama. Terutamanya mereka yang dalam satu keluarga ada agama yang berbeza-beza. Kadang-kadang dalam satu keluarga itu ada yang beragama Kristian, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Buddha dan sebagainya. Apabila datangnya hari perayaan tertentu ini, bolehkah kita mengucapkan tahniah kepada mereka? Ataupun kita tinggal dalam suatu masyarakat yang kejiranan kita juga memiliki ataupun ada agama penganut yang berbeza-beza. Mari kita lihat pandangan para ulama dalam perkara ini. Kita lihat pandangan para ulama tentang perkara ini, apakah dibolehkan untuk kita mengucapkan Merry Christmas, Salam Deepavali dan sebagainya kepada mereka. Tentang Merry Christmas ni, apa yang sebenarnya dimasukkan tentang Merry Christmas? Menurut Oxford Dictionary, perkataan Merry itu adalah ucapan yang memberi maksud keceriaan ataupun meriah, cheerful, lively. Maksudnya ceria ataupun meriah dalam bahasa Inggeris. Kemudian bila sambung Merry Christmas ini adalah sambutan kelahiran Jesus ataupun Nabi Isa AS, terutamanya bagi masyarakat beragama Kristian yang berfahaman Katolik terutamanya, di mana sambutan ini dilakukan pada 25 Disember setiap tahun. Jadi Christmas itu adalah menyambut kelahiran Jesus ataupun Nabi Isa, terutamanya pada gereja Roman Katolik. Saya akan jelaskan nanti sebab ada fahaman gereja yang lain yang tidak menyambut Christmas pada 25 Disember. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang hukum rujuk syariat ataupun pandangan para ulama tentang kebolehan ataupun tidak kita mengucapkan tahniah pada mereka ini, kita lihat dahulu tentang kelahiran Jesus. Apakah benar Jesus dilahirkan pada 25 Disember? Ramai orang yang menyangkakan bahawa 25 Disember itu ialah hari kelahiran Jesus. Bukan hanya umat Islam yang menyangkakan demikian, bahkan ramai penganut agama Kristian sendiri meyakini bahawa 25 Disember itu adalah hari kelahiran Jesus. Untuk makluman sedang nonton yang dimuliakan sekalian, sedang hadirat yang dimuliakan sekalian, 25 Disember adalah bukan hari kelahiran Jesus. Mengikut fakta yang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga fakta yang dijelaskan oleh Bible. Kita boleh ambil daripada ayat Quran dan ayat Bible yang menunjukkan bahawa 25 Disember itu bukan hari kelahiran Jesus. Perhatikan kisah ketika mana Maryam melahirkan anak. Maryam keluar berkampung sebab mendapat cemuhan pada orang ramai, mengandung tanpa suami. Dan di saat beliau nak melahirkan anaknya, beliau keluar pada kampung. Dan di kala itulah Maryam melahirkan Jesus ataupun Nabi Isa AS di bawah pohon tamar. Selepas melahirkan Jesus, Maryam keletihan dan kelaparan. Tetapi beliau bersendirian, tidak ada makanan ketika itu. Allah memerintahkan Maryam, wa huzzi ilaika bi jiz'in nakhlati
tusaqit alaiki rutaban janiya. Ini dalam surah Maryam, ayat yang tuan-tuan boleh rujuk dalam ayat yang ke-25. Dan goyangkanlah pohon tamar ini ataupun kurma ke arahmu, nescaya pohon ini akan menggugurkan buah-buah kurma. Tuan-tuan sekalian, abang-abang yang ada yang sadar-sadar, yang gagah-gagah ini, kalau lihat pokok kurma, kita goncangkan pokok kurma, buah kurma ini boleh gugur tak? Saya yakin tidak akan jatuh walau sebiji pun. Tidak akan gugur walaupun sebiji pun. Ini kan pula Maryam yang keletihan, baru saja melahirkan anak, mana mungkin boleh menggegarkan pokok tamar, lalu buah tamar berguguran. Nak gambarkan bahawa ini hanyalah satu asbab yang Allah berikan pada Maryam, bukan dengan kekuasaan Maryam, tetapi dengan kekuasaan Allah SWT. Maryam menggegarkan pokok tamar, lalu buah tamar jatuh berguguran. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil di sini, tuan-tuan? Pengajaran yang kita boleh ambil di sini ialah 25 Disember ialah musim sejuk. Dan buah tamar tidak masak pada musim sejuk. Ini bererti kelahiran Nabi Isa AS tidak berlaku pada 25 Disember sebab pokok tamar sedang berbuah dan masak ketika itu. Jadi isyarat daripada Al-Quran dapat kita ambil bahawa Jesus tidak dilahirkan pada 25 Disember. Clear? Okey. Kita lihat pula ayat dalam Bible. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Luke chapter yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 menceritakan bagaimana Maryam melahirkan anaknya. Kemudian anak ini dibungkus dengan kain lamping dan dibaringkan. Dan ketika itu para gembala kambing membawa kambing-kambing mereka keluar ke padang-padang ragut. Tuan-tuan sekalian, di Palestin 25 Disember adalah musim salji, musim sejuk. Para gembala kambing tidak akan membawa kambing mereka keluar ke padang ragut sebab padang ragut dipenuhi oleh salji. So apabila Bible menjelaskan ketika mana Maryam melahirkan Jesus, ketika itu para gembala kambing membawa kambing-kambing keluar untuk meragut di padang ragut. Ini berarti isyarat pada Bible juga menjelaskan Jesus tidak dilahirkan pada 25 Disember. Dan ramai ilmuwan Kristian sendiri sekarang ini telah pun menerima bahawa 25 Disember itu bukan hari kelahiran Jesus. Jadi kena betulkan ya. Kelahiran Jesus bukan berlaku pada 25 Disember. Seperti mana juga tuan-tuan, tahun Masihi. Ramai di kalangan kita yang menyangka bahawa 0 Masihi itu adalah tarikh tahun kelahiran Jesus. Menurut ayat dalam Bible dijelaskan bahawa Jesus dilahirkan pada zaman Herod. Dan Herod mati pada 4 sebelum Masihi. Ini berarti Jesus dilahirkan bukan pada 0 Masihi. Inilah yang dijelaskan oleh ilmuwan Islam. Biruni membetulkan hakikat ini. Jesus tidak dilahirkan pada 25 Disember dan juga 0 Masihi itu bukan tahun kelahiran Jesus. Malangnya ramai umat Islam di seluruh negara Malaysia, negara Islam di dunia masih lagi menggunakan tahun Masihi itu sebagai tahun kelahiran Jesus. Sedangkan di perkajian akademik sudah tidak lagi menggunakan tahun Masihi. Sebaliknya mereka menggunakan sama ada before Christ, after Christ sudah tidak digunakan lagi. Ya, mereka gunakan before century and after century. So, apa yang saya tekankan dalam poin ini ialah Jesus tidak dilahirkan pada 25 Disember. Jadi 25 Disember itu hanyalah sambutan sempena kelahiran sahaja. Dan untuk makluman tuan-tuan sekalian, sambutan 25 Disember sebagai sambutan Christmas ini bermula disambut pada tahun 336 di zaman Konstantin setelah berlakunya The Council of Nicaea. Tuan-tuan boleh rujuk dalam
beberapa YouTube saya ada jelaskan tentang The Council of Nicaea, bagaimana council ini berlaku, council yang pertama dalam sejarah agama Kristian yang akhirnya menetapkan akidah Trinity, Jesus is God, sebagai satu akidah utama. Dan selepas inilah berlakunya sambutan Christmas yang dikaitkan oleh Konstantin dengan dewa matahari sebenarnya. Ia bukan sempena asalnya kelahiran Jesus. 25 Disember itu adalah sambutan ketuhanan dewa matahari yang disambut oleh rakyat di bawah pemerintahan Konstantin ketika itu. Namun demikian, ramai di kalangan umat manusia termasuk umat Kristian sendiri yang tidak mengetahui hakikat ini. So, poin yang kedua saya tekankan di sini ialah sambutan Christmas kali pertama disambut pada tahun 336 Masihi selepas The Council of Nicaea. Council of Nicaea pada tahun 325 Masihi dan di zaman Konstantin. Okey. Sidang penonton yang dimuliakan sekalian, untuk makluman tuan-tuan sekalian, kelompok Christian Unitarian, terutamanya kelompok Advance dan juga penyaksian Jehovah, mereka menyambut Christmas pada 1 Oktober, bukan pada 25 Disember. Ini hujah yang mereka ambil daripada Bible, sebab 25 Disember, it is impossible that Jesus was born on the 25th of December, kerana musim itulah musim sejuk. Baik. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, agama Islam juga, kalau kita perhatikan, mengaitkan hubungan sesama manusia yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu daripada suku kaum yang berbeza-beza. Namun orang yang paling rapat di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dan kalau kita lihat, para mufassir dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahawa hubungan kita sesama manusia adalah hubungan kemanusiaan. Walaupun wujudnya berbeza bangsa dan keturunan, namun mereka yang paling mulia di sisi Allah SWT ialah orang yang bertakwa. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah Islam menekankan hubungan kemanusiaan walaupun ada perbezaan agama, perbezaan bangsa dan sebagainya. Namun tidak dinafikan bahawa syariat Allah SWT adalah syariat yang paling asas yang menentukan siapakah yang paling rapat seorang manusia dengan Allah SWT. Jadi dalam kita bicarakan di sini, antara hubungan kemanusiaan ialah boleh tak kita mengucapkan Merry Christmas ataupun Selamat Deepavali ataupun hari perayaan yang lain kepada agama, penganut agama yang lain. Baik, sidang penonton sekalian, dalam hal ini para ulama terbagi pada dua kelompok yang besar. Saya akan jelaskan perbezaan pendapat ini, kemudian saya akan jelaskan beberapa pandangan ulama yang menyokong dan juga menolak, dan kita lihat beberapa pandangan yang para ulama kontemporari yang memilih manakah cadangan yang lebih baik dalam konteks negara kita sekarang. Dalam hal ini, ulama terbagi pada dua kelompok yang besar. Kelompok yang pertama menyatakan bahawa haram untuk kita mengucapkan tahniah sempena hari perayaan keagamaan bagi penanut agama-agama tertentu selain agama Islam. Dan pandangan yang kedua menyatakan diharuskan. Pandangan para ulama yang menyatakan haram ini boleh melihat sudut bahawa apabila kita mengucapkan tahniah, ia menggambarkan kita mengiktiraf agama tersebut dan juga menyebarkan syiar agama tersebut. Ini konotasi yang boleh kita fahami, pengiktirafan kebenaran agama dan juga menyebarkan syiar agama tersebut. Manakala para ulama yang mengharuskan untuk kita mengucapkan tahniah sempena hari perayaan agama yang lain ini adalah
lebih fokus pada hubungan sosial sama manusia dan lebih untuk mendekatkan diri kita kepada mereka kerana untuk berdakwah dan mengajak mereka kepada agama Islam. Bukan bererti kita mengiktiraf kebenaran agama mereka. Baik, kita lihat dahulu pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa haram hukumnya untuk kita mengucapkan Merry Christmas kepada orang yang beragama Kristian. Siapakah yang berpandangan ini? Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan sekalian, keempat-empat mazhab yang dominan, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Keempat-empat mazhab ini menyatakan, menegaskan tentang hukum haram mengucapkan tahniah, mengucapkan Merry Christmas kepada penganut agama Kristian sempena hari Christmas. Ini pandangan yang pertama, haram. Dan keempat-empat mazhab, saya nyatakan ini keempat-empat mazhab, bukan pandangan empat imam ini. Keempat-empat mazhab ini menyatakan bahawa haram hukumnya menyatakan ataupun mengucap tahniah, mengucap Merry Christmas, mengucap selamat Deepavali kepada penganut agama lain. Dalam mazhab Syafi'i, kita di Asia Tenggara ni, sama ada di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Brunei dan sebagainya, kebanyakannya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, contohnya Imam Ar-Ramli, contohnya dalam Hasyiah Al-Ramli menyatakan bahawa haram hukumnya untuk kita mengucapkan tahniah kepada penganut agama lain sempena hari perayaan mereka. Demikian juga Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitab beliau Mughni Muhtaj juga menyatakan tentang haram hukumnya. Yang ketiga, Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfah Al-Muhtaj juga menjelaskan tentang hukum haram. Jadi ketiga-tiga ulama, termasuklah juga Imam An-Nawawi, keempat-empat mereka ini adalah dalam mazhab Asy-Syafi'i yang menyatakan haram untuk kita mengucapkan tahniah kepada penganut agama lain sempena hari perayaan keagamaan mereka. Demikian juga apa yang diulas oleh Ibn Taymiyah, beliau menyatakan bahawa tidak halal bagi orang Islam untuk menyerupai mereka, iaitu orang-orang bukan Islam, pada sesuatu pun dari perkara yang berkaitan secara khusus dengan perayaan mereka. Jadi pandangan Ibn Taymiyah juga memberikan pandangan tentang haram hukumnya untuk kita mengucapkan tahniah pada mereka. Dan dalil yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan haram hukumnya ini, ada beberapa hadis, seperti 2 hadis, kemudian seperti ayat Al-Quran yang menjadi hujah. Hadis yang popular, saya yakin ramai di kalangan kita yang telah pun mengetahui hadis ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka mereka adalah sebahagian daripada mereka. Barang siapa yang bertasyabbuh satu kaum, maka mereka adalah sebahagian daripada mereka. Jadi apabila kita mengucapkan Merry Christmas ataupun perayaan-perayaan lain itu, kita bertasyabbuh dengan mereka, jadi tergolonglah hadis ni sebahagian pada mereka, menjadi kelompok mereka. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini hujah yang pertama. Hujah yang kedua, hadis ini dianggap darjat jayyid. Laisa minna man tashabbaha bighairina. Bukan di kalangan kami orang yang menyerupai kelompok yang lain. Bukan perkalangan kami, kalangan umat Islam, orang yang menyerupai kelompok yang lain. Jadi apabila datangnya hari perayaan keagamaan yang ada, sama ada di Deepavali, Thaipusam, Christmas dan sebagainya, mengikut pandangan para ulama ini, berdasarkan 2 hadis ini, haram hukumnya untuk kita ucapkan tahniah ataupun sebarang ucapan yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Kedua-dua hadis ini digunakan sebagai isyarat tentang pengharaman hukuman tersebut. Manakala dalam Al-Quran dijelaskan bahawa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu berjalan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu bertolong-tolong pada itsmi wal 'udwan, pada melakukan dosa dan juga permusuhan. Apabila kita membantu orang lain dalam urusan arak, kita pun juga dapat dosa. So, kalaulah membantu orang minum arak pun dapat dosa, bagaimanakah kita menyebarkan syiar agama dengan kita mengucapkan hari-hari perayaan mereka ini dengan kita ucapkan tahniah, dan ini termasuk lebih besar, bahkan mudaratnya lebih besar pada minum arak. Dan inilah pandangan daripada para ulama yang menyatakan haram hukumnya kita mengucapkan tahniah kepada mereka. Demikian juga Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, adapun memberikan tahniah kepada syiar-syiar bukan Islam yang khusus dengan makna ataupun khusus dengan agama mereka adalah haram. Dan ia sama juga apabila kita mengucapkan seperti mana Merry Christmas, Salam Deepavali, itu adalah kita mengembangkan ataupun menyebarkan syiar-syiar agama mereka. Jadi Ibn Qayyim, tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Ahkam Al-Dhimmah, dijelaskan tentang pengharaman ucapan tersebut. Perhatikan, inilah hujah-hujah yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan tentang haram hukumnya kita mengucapkan tahniah ataupun kita mengucapkan selamat Deepavali, selamat Taipusam, selamat Hari Wesak dan sebagainya. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua pula, ada kelompok ulama yang menyatakan bahawa ia adalah harus dibolehkan untuk kita mengucapkan Merry Christmas, Salam Deepavali. Apakah hujah mereka? Siapakah kelompok ini? Dan kita lihat apakah pandangan yang lebih rajih yang boleh kita jadikan panduan. Baik, tuan-tuan, puan sekalian, menurut Al-Imam Al-Mawardi, satu qaul dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengharuskan ucapan tahniah kepada orang bukan Islam sempena perayaan mereka jika ada maslahah yang lebih dekat, lebih rajih, seperti untuk mengharapkan mereka menerima hidayah. Ada maslahah, ada matlamat, kita mengucapkan itu atas dasar untuk mendekatkan diri kita pada mereka dalam medan dakwah agar mereka lebih dekat pada Islam, dengan kita mengajak mereka kepada agama Islam. Ini pandangan Imam Mardawi, salah satu qaul dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pandangan Imam Al-Buqlaini nyatakan bahawa harus untuk kita mengucapkan tahniah kepada mereka sempena hari perayaan mereka, bukan untuk mengagungkan agama mereka. Sekiranya kita mengucapkan dengan niat untuk mengagungkan agama mereka, boleh jatuh kafir kita. Namun sekiranya kita sekadar mengucapkan dengan lisan lebih untuk mendekatkan diri kepada mereka dalam bidang dakwah agar mereka dekat dengan agama Islam, ini diharuskan, ya. Dan beberapa ulama contemporary, antara yang terkenal, mungkin nama ini kalau saya sebutkan ramai yang pernah dengar, Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, Dr. Yusuf Al-Qardawi yang pernah menjadi pengurusi Persatuan Ulama Sedunia. Sebelum ini beliau adalah pengurusi Persatuan Ulama Sedunia. Beliau juga di antara kelompok ulama contemporary yang menyatakan harus untuk mengucapkan kalimah ini. Dan di antara ulama-ulama contemporary yang mengharuskan ialah Syekh Muhammad Rashid Radha, Syekh Mustafa Az-Zarqa, Syekh Ramadan Al-Buti, Dr. Ali Jumah, Dr. Abdul Sattar, dan beberapa nama ulama-ulama yang lain yang setuju ataupun mengharuskan untuk kita mengucapkan tahniah kepada mereka.
Kenapa wujudnya perbezaan pendapat ini, tuan-tuan sekalian, ya? Wujudnya perbezaan pendapat ini kerana tidak ada dalil yang jelas secara khusus daripada Al-Quran dan Sunnah berkaitan tentang larangan ataupun keharusan untuk mengucapkan tahniah kepada mereka. Sedangkan kalau kita perhatikan, ketika mana Nabi Muhammad SAW menegakkan kerajaan Islam di Madinah, di kali itu masyarakat bukan Islam seperti ahli kitab di kalangan orang Yahudi telah pun wujud, ya. Jadi tidak ada dalil qat'i yang secara jelas daripada Al-Quran dan hadis yang mengharamkan ataupun mengharuskan perkara ini. Yang kedua, tidak ada daripada teks-teks yang muktabar secara khusus daripada salafus salih, sama ada pada para sahabat ataupun imam-imam mazhab yang empat ini, bukan mazhab-mazhab, imam mazhab, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat-empat imam ini tidak ada kesepakatan yang menyatakan tentang haram ataupun harus untuk kita mengucapkan tahniah kepada mereka. Jadi apabila tidak ada dalil yang qat'i, yang jelas dalam perkara ini, maka bab ijtihad masih lagi terbuka. Sebab itulah ruang untuk diperbincangkan itu masih ada. Lantaran itu wujudnya perbezaan pendapat para ulama dalam perkara ini. Syekh Muhammad Rashid Ridha, tuan-tuan boleh rujuk dalam majalah Al-Manar majalah yang ke-7, jilid yang ke-7, muka surat 24. Beliau menjelaskan bahawa antara fitnah yang paling besar pada umat Islam ialah apabila disandarkan akhlak kita disandarkan kepada agama. Dan Syekh Muhammad Rashid Ridha menjelaskan bahawa maka hendaklah kaum muslimin juga menghormati, menziarahi mereka yang bukan Islam, terutama orang Kristian, sewaktu perayaan mereka dan bergaul dengan mereka secara baik dan akhlak yang baik supaya tidak timbul fitnah kepada Islam. Apa yang boleh kita ambil di sini ialah Syekh Muhammad Rashid Ridha mengharuskan untuk kita menyambut perayaan, pergi ziarah mereka. Kalau mereka buat rumah terbuka, kita boleh pergi ke rumah mereka dan juga mengucapkan tahniah kepada mereka. Syekh Muhammad Ali Jummah juga mengharuskan atas dasar berbuat baik pada jiran, di mana beliau memetik hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Jibril sentiasa selalu berwasiat kepadaku, berpesan padaku agar aku berbuat baik kepada jiran, memberikan hak pada jiran, sehingga aku merasakan bahawa jiran ini akan mewarisi, boleh mendapat hak harta warisan. Dan Syekh Muhammad Ali Jummah menyatakan bahawa dan di antara berbuat baik pada jiran ialah dengan menghormati mereka dan juga memuliakan mereka di hari-hari perayaan. Bukan bererti kita mengiktiraf kebenaran agama mereka, tetapi sekadar memuliakan dan menghormati mereka. Dan perlu juga ditegaskan, apabila kita mengucapkan Merry Christmas itu, bukan kita mengakui bahawa Jesus itu adalah Tuhan yang disembah oleh manusia. Tuan-tuan boleh rujuk dalam beberapa video saya ada jelaskan tentang ketuhanan Jesus. Apakah benar Jesus Tuhan berdasarkan pada ayat Bible? Banyak ayat-ayat dalam Bible sendiri yang menegaskan bahawa Jesus adalah Rasul, Jesus adalah manusia, Jesus adalah Rabbi, Jesus menyembah Tuhan yang Esa, Jesus mengajak orang ramai menyembah Tuhan yang Esa. Dalam Al-Quran
terdapat 25 ayat yang membicarakan tentang Jesus. Jadi Jesus ini adalah merupakan salah seorang Nabi yang diagungkan oleh Allah SWT, yang dimuliakan oleh umat Islam. Bahkan termasuk di kalangan ulul azmi yang 5. Jadi perlu kita tekankan di sini, mereka perlu tahu, kadang-kadang orang ramai tanya, kenapa awak sibuk bicarakan tentang Jesus? Kita tekankan bahawa Jesus adalah salah seorang Rasul yang Allah utuskan, dan tidak sempurna iman seorang mukmin sekiranya mereka tidak percaya kepada Jesus. Cuma kepercayaan pada Jesus bukan seperti mana yang dipercayai oleh orang Kristian, terutamanya Kristian Katolik yang meyakini bahawa Jesus adalah Tuhan. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan sekalian juga, bahawa dalam kelompok Kristian ini ada 2 kelompok yang besar. Kelompok yang pertama, kelompok Unitarian. Mereka inilah kelompok tauhid yang mempercayai Jesus adalah seorang rasul seperti mana yang kita imani. Kelompok ini dipanggil kelompok Arian, kelompok Unitarian, kelompok Mormon, kelompok penyaksian Jehovah, Advance dan sebagainya. Mereka yang percaya Tuhan Maha Esa. Manakala kelompok yang kedua ialah kelompok Trinitarian. Mereka yang percaya the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God, they are one God. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Rohul Kudus adalah Tuhan, tetapi mereka bukan 3 Tuhan, mereka adalah satu Tuhan. Baik. So, Syekh Ali Jummah berdasarkan pada ayat dalam hadis ini menyatakan bahawa dibolehkan untuk kita mengucapkan tahniah kepada mereka sempena hari perayaan ini. Saya ingin memetik peristiwa yang berlaku pada 22 Disember tahun 2007. Ketika itu, Vatican diketuai oleh Pope Benedict yang ke-16. Pope Benedict yang ke-16 ini selalu saya sebut nama beliau. Beliau menulis buku Crossing the Threshold of Hope, merentasi ambang harapan, di mana kebimbangan beliau menyatakan orang barat mula meninggalkan agama Kristian. Di mana pada 25 Disember ini ada lebih kurang 138 cendekiawan Islam telah menandatangani surat terbuka kepada Pope Benedict sempena hari Christmas. Dan di antara mesej dalam surat tersebut ialah mengucapkan Merry Christmas kepada masyarakat Kristian yang menyambut Christmas ketika itu, serta menzahirkan penghargaan ke atas respon positif kepada pemimpin agama Kristian dalam usaha mereka bersedia untuk mengadakan dialog secara terbuka dengan umat Islam. Dan di antara ulama Islam yang menandatangani surat tersebut ialah Syekh Ali Jummah dan juga Syekh Ikramah Sabri, Mufti Al-Quds, yang turut menandatangani surat tersebut. Nak gambarkan bahawa mereka juga mengucapkan Merry Christmas kepada Pope Benedict. Perhatikan di sini tuan-tuan mengucapkan Merry Christmas kepada Pope Benedict kerana kesediaan beliau untuk bersedia berdialog dengan umat Islam. Okey. Saya akan jelaskan nanti apakah dia perkara-perkara yang perlu kita lihat sekiranya kita mengambil pandangan untuk mengharuskan ucapan ini. Darul Ifta Misriyah juga memberikan pandangan harus untuk mengucapkan tahniah kepada orang bukan Islam dalam merayakan perayaan mereka dengan lafaz yang tidak bertentangan dengan akidah Islam, dan termasuk dalam bab ihsan. Jadi kalau kita nak menyambut Merry Christmas, bukan kita katakan Jesus is God. Sambutan kelahiran Jesus. Cuma umat Islam tidak menganggap Jesus sebagai Tuhan. Umat Islam menganggap Jesus sebagai salah seorang Rasul yang Allah utuskan ke muka bumi ini. Jadi pandangan Darul Ifta Misriyah membolehkan untuk mengucapkan tahniah sempena perayaan-perayaan ini dengan syarat ucapan itu tidak bertentangan dengan akidah umat Islam ataupun syariat Islam. Darul Ifta juga menjelaskan bahawa ucapan Merry Christmas tidak termasuk di bawah penyerupaan, tasyabbuh, penyerupaan dengan bukan Islam yang dilarang,
kerana larangan tasyabuh itu meliputi perbuatan dan i'tiqad yang bercanggah dengan perkara-perkara ataupun prinsip yang tetap dan qat'i dalam agama Islam. Okey. Majlis Fatwa Eropah pula menyatakan bahawa mereka juga berpendapat harus untuk mengucapkan tahniah kepada penganut agama-agama lain berdasarkan fiqh al-aqliyat, dan boleh diucapkan kepada individu ataupun pada organisasi yang bukan beragama Islam untuk memelihara hubungan kemanusiaan, hubungan keharmonian sesama manusia. Satu perkara yang menarik tuan-tuan ya, di Malaysia pada 12 Jun 2007, Majlis Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam se-Malaysia pada kali yang ke-78 juga telah pun memutuskan bahawa harus untuk memberikan ucapan tahniah dan selamat ataupun mengirimkan ucapan melalui kad ataupun alat-alat telekomunikasi seperti email, WhatsApp dan sebagainya, dengan memberikan ucapan kepada orang bukan Islam sempena perayaan agama mereka, dengan syarat ucapan tersebut tidak mengiktiraf, tidak memuji, tidak memuliakan agama bukan Islam, serta tidak menggunakan simbol ataupun lambang keagamaan mereka dengan dalam ucapan tersebut. Contohnya, kita nak ucapkan Merry Christmas, kita hantar gambar cross, ya. Kita hantar gambar cross. Ataupun kita nak hantar Selamat Deepavali, kemudian kita hantar gambar Tuhan Ganeshan, Tuhan Gajah, ya. Itu lambang-lambang agama mereka yang diharamkan. Cumanya kalau kita perhatikan, para ulama yang mengharuskan adalah bersyarat, diharuskan untuk mengucapkan kepada penganut agama lain ini, yang pertama adalah dengan niat untuk kita menjaga keharmonian, mendekatkan diri kita pada mereka dengan tujuan dakwah. Sekiranya tidak ada keperluan, tujuan dakwah ini adalah makruh. Saya berpandangan sendiri bahawa sekiranya tuan-tuan tidak ada keperluan, tidak perlu untuk kita ucapkan Merry Christmas ataupun Selamat Deepavali. Tetapi bagi mereka yang terlibat dalam medan dakwah, dan ramai kawan-kawan mad'u mereka ini yang beragama Kristian, beragama bukan Islam, sempena hari perayaan demi untuk medan dakwah ini adalah harus. Tapi sekiranya tidak ada keperluan, lebih baik tidak perlu untuk kita mengucapkan. Yang kedua, sekiranya kita diundang ke majlis-majlis harumah terbuka, hanya sekadar pergi menyantap jamuan yang halal, dan kalau nak ambil gambar, tetapi bukan memuliakan dengan kita menggunakan pakaian lambang agama mereka. Tambah lagi adalah dilarang sekiranya kita menyambut perayaan tersebut di rumah-rumah ibadat mereka, ya. Kita menyambut perayaan di rumah-rumah ibadat, sebab ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk menyambut perayaan di rumah-rumah ibadat mereka. Jadi sekiranya perayaan itu dilakukan, contohnya Christmas dilakukan di gereja, ya, Taipusam dibuat di kuil, ya, dan begitu juga perayaan-perayaan yang lain dibuat di gurdwara ataupun rumah ibadat, itu jangan kita pergi. Walaupun setengah pendapat menyatakan bahawa ialah makruh, larangan itu lebih pada karahah, makruh. Jadi ada dua pandangan. Secara kesimpulan, apa yang boleh kita sampaikan di sini, pandangan yang pertama menyatakan haram, dan keempat-empat mazhab menyatakan haram. Keempat-empat mazhab ini menyatakan haram, dan hujahnya ialah man tasyabbah biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh mengikut satu kelompok itu, maka mereka akan berada dalam kelompok tersebut. Dan beberapa para ulama yang saya jelaskan tadi mengharamkan sambutan ataupun ucapan Merry Christmas dan sebagainya. Namun demikian, pendapat yang kedua, pendapat yang mengharuskan, kerana tidak ada dalil qat'i daripada Al-Quran dan hadis,
yang menyatakan haram ataupun harus perkara ini. Demikian juga ulama empat ini, dia empat mazhab, sama ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada kenyataan secara direct dari empat ulama ini yang menyatakan keharaman tersebut. Jadi perkara ini masih ada ruang untuk berijtihad. Dan beberapa fatwa, sama ada fatwa Darul Ifta dan fatwa Majlis Islam Eropah, dan juga hatta Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah pun bersidang pada kali ke-78 menyatakan diharuskan untuk kita mengucapkan ucapan Merry Christmas dengan beberapa syarat-syarat yang telah pun saya jelaskan tadi. Namun demikian, secara keseluruhannya, apa yang saya nak sampaikan di sini tuan-tuan sekalian, sekiranya tidak ada keperluan untuk medan dakwah bagi kita, maka tidak perlulah untuk kita mengucapkan Merry Christmas ataupun Selamat Deepavali kepada mereka. Bagi mereka yang terlibat dalam medan dakwah dengan niat untuk mendekatkan mad'u ini kepada Islam, ada matlamat untuk medan dakwah, diharuskan untuk mereka menyampaikan ucapan tersebut. Moga-moga dengan ini lebih dekat mereka pada Islam dan lebih dekat mereka untuk mendapat hidayah pada Allah SWT. Inilah beberapa pandangan para ulama dalam perkara ini. Saya yakin tuan-tuan sendiri juga ada pandangan yang mungkin berbeza. Tuan-tuan ada yang memilih untuk mengharamkan, ada juga yang berpandangan untuk mengharuskan. Lihat keadaan suasana masing-masing. Sekiranya kita tidak ada keperluan untuk mengucapkan ucapan tahniah pada kawan-kawan, pada masyarakat beragama selain Islam ini, maka tidak perlu untuk kita ucapkan. Namun demikian, sekiranya ada keperluan, masalah terutamanya dalam bab dakwah, bab keharmonian, jiran kita beragama, jiran sebelah yang rapat beragama yang bukan agama Islam, ataupun kalangan adik-beradik sanak saudara yang masih lagi belum beragama Islam, maka niat dakwah kita untuk mendekatkan diri kita pada mereka ini, moga-moga dengan dakwah ini mereka dapat hidayah pada Allah SWT, diharuskan untuk mengucapkan tahniah kepada mereka. Inilah tuan-tuan sekalian beberapa pandangan para ulama dalam perkara ini. Semoga dia akan membuka ufuk minda kita yang lebih luas, dan sekiranya tuan-tuan setuju ataupun tak setuju dalam perkara ini, saya syorkan banyakkan lagi mengkaji, banyakkan lagi membaca untuk kita menambahkan ilmu kita. Moga-moga dengan kita mengkaji, dengan kita banyak membaca, dengan kita banyak mencari ilmu, apa yang kita lakukan ini mendapat redha Allah SWT. Dan sekiranya ada kesilapan yang kita lakukan dalam berijtihad, ataupun para ulama yang berijtihad ini, mereka berijtihad, sekiranya ada kesalahan, mereka dapat satu pahala. Tapi sekiranya mereka betul, mereka dapat dua pahala. Pahala ijtihad dan juga pahala membawa orang pada jalan yang benar. Moga-moga hidup kita sentiasa mendapat berkat rahmat dari Allah SWT. Sekian saja untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum